sebab kita perlu merancang harta? Hanya yang pertama sekali sebab dia boleh mengelakkan perebutan harta, lebih-lebih lagi kepada keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki-lelaki. Dia juga menjamin kebajikan waris-waris kita. Jadi untuk menguruskan benda tu mengambil masa yang lama, perlu merancang. Sebab untuk saya merancang pusaka dengan lebih awal untuk mengelakkan kebalahan anak-anak, mengelakkan juga dia stres pusaka itu lebih lama. Kembali bersama kita di Assalamualaikum dalam slot Assalam Biz Harta Muslim. Topik kita, benarkah pusaka ni banyak, waris akan senang? Biasanya kita sangka kan bila banyak harta ni kita kumpul untuk kemudian akan memudahkan waris akan datang. Adakah benar? Tetapi sekiranya tiada perancangan harta yang betul, apabila kita pergi, maka ia sebenarnya akan lebih menyukarkan waris itu sendiri. Jadi nak bercakap tentang hal ini, kita bersama dengan Harta Muslim. Syarikat Harta Muslim sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan, perkhidmatan, perancangan harta dan pusaka Islam. Bersama dengan saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Harta Muslim sendiri, iaitu yang bahagia Tuan Syahrul Nizam Sabri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kita hari ini untuk membantu menghilangkan kekusutan dan kekeliruan berkenaan dengan perancangan harta. Baik, sebagai permulaan mungkin Tuan Syahrul boleh kongsikan apa sebenarnya maksud perancangan harta dan kenapa perancangan harta ini penting. Baik, silakan. Baik, terima kasih Naufal kerana menjemput kami. Jadi perancangan harta ini adalah satu sebarang usaha dan juga persediaan bagi merancang pengagihan dan juga pembahagian harta pusaka kepada waris dan juga bakal-bakal penerima. Itu secara umum dia. Kan sebab dia melibatkan banyak aspek. Kan dia banyak orang sebenarnya dia memang penting sebab banyak orang dia mengambil mudah tentang aspek perancangan ni. Kan sebab dia kata tak apalah, nanti bila kata dia meninggal besok faraid ada. Besok faraid besok akan uruskan. Seolah-olah faraid ini adalah satu makhluk. Bila mana urus sendiri. Dia akan urus sendiri. Maksudnya kalau kata orang tu meninggal, okey, faraid ni akan datang rumah kata okey, saya faraid sini uruskan harta semudah semati. itu fikirannya. Semudah itu kan. Jadi bila orang ingat macam tu, jadi orang tak buat apa-apa. Sebab dia pentingnya, sebab selalu isu yang timbul bila mana berlaku kematian adalah tentang pengagihan harta. Tentang pengagihan harta. Itu adalah isu yang paling besar dan juga selalu menimbulkan polemik. Kan sebab kebanyakan waris ni dia orang tak tahu, ataupun dia orang kurang ilmu tentang cara pembahagian harta yang betul, ataupun ilmu faraid itu tidak ada. Kan. Jadi bila berlaku berlaku kematian, jadi semua orang yang ada pertalian darah ni semua datang untuk menuntut hak. Kan? Semua masing-masing akan kata dia paling penting dalam situ. Patut berhaklah. Betul. Semua dia akan claim, kan? Dia abang yang sulung dia paling berhak. Dia anak yang bongsu dia paling berhak. Kan? Jadi masing-masing dia datang menuntut hak dia. Kan? Jadi perancangan ini dia perlu dilakukan semasa hidup. Kan? Jadi kalau kata dah meninggal, dia tak panggil perancangan, dia panggil pengurusan. Jadi perancangan ni adalah bila mana pemilik harta ni semasa hidup dia merancang tentang pengagihan dan juga pembahagian harta dia. Kan. Jadi kalau kata kita tak buat daripada sekarang, kan. Jadi faraid pun sebenarnya adalah satu perancangan juga. Tetapi sebelum adanya berlakunya pembahagian harta, dia panggil pentadbiran harta pusaka. Pentadbiran harta pusaka. Pentadbiran harta pusaka. Sebab dia pentadbiran harta pusaka ni kita kena selesaikan dulu terlebih dahulu. Kemudian dah selesai bahagian pentadbiran baru kita buat pengagihan. Jadi dia pengagihan tu dia akan datang kemudian selepas selesainya pentadbiran. Pentadbiran dahulu Dia bukannya pengagihan dulu baru pentadbiran. Yang tu sebabnya bila mana berlaku saja kematian, harta-harta kita ni semua terbekukan. Semua dibekukan. Kan? Dia tak ada kata meninggal hari ni, besok boleh terus tukar nama dalam geran tanah ke rumah ke kereta. Esoknya dah buat Allah. Bukannya meninggal hari ni besok boleh terus buat semua. Tidak. Kan? Jadi ada masanya kadang-kadang dia selepas meninggal tu dia ambil masa, kadang 6 bulan kan, kadang 1 tahun macam tu. Tapi kalau kita ada perancangan, so proses tu dia lebih cepat. Kan. Itulah jadi yang kata walaupun banyak harta, kalau tiada perancangan yang betul semasa hidupnya, menyukarkan waris. Ya, betul, memang menyusahkan. Sehingga ada yang menyebabkan
antara waris sendiri bergaduh sehingga bawa ke mahkamah, putus hubungan sebagainya, sebab kan semua claim Betul. aku yang menjaga si mati waktu tu susah, walaupun dia sebenarnya jauh daripada haknya dan sebagainya. Betul. Begitu ya. Mungkin boleh kongsikan, Tuan Syarul boleh kongsikan lagi apa sebenarnya yang situasi-situasi yang membimbangkan bila berkaitan dengan pusaka ni, sekiranya tiada perancangan. Okey, dia perkara yang membimbangkan tu pertamanya kita tengok sifat ataupun sikap masyarakat sekarang ni yang mengambil mudah tentang harta dia. Ya. Kan, sebab dia fikir tak apalah, besok bila dia mati besok, kan, bila dia meninggal besok, jadi ada orang akan uruskan. Kan. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok berita yang terbaru adalah lebih kurang 70 bilion harta yang terbeku, kan, 70 bilion harta yang terbeku yang tidak dituntut. 70 bilion. 70 bilion. Masya Allah. Ini bukan satu jumlah yang kecil, bukan 70 juta, bukan 7 juta. Ya. Tetapi 70 bilion. Dibekukan. Dibekukan Ya 70 bilion, kan. Jadi kemungkinan dalam 70 bilion tu adanya harta arwah ibu kita, ayah kita, tok kita, kan, opah kita yang ada dalam tu. Ya. Itu belum masuk lagi harta kita lagi yang belum meninggal. Kan. Jadi bila mana kita masih dalam dunia ni, kita kena rancang siap-siap. Kemudian berkaitan juga yang membimbangkan adalah kita risau tentang hutang. Ya. Sebab kita sekarang ni semua harta-harta yang kita kumpulkan sekarang ni kebanyakannya melalui hutang. Dan hutang ni adalah satu benda yang wajib bagi umat Islam, dia adalah satu benda wajib yang harus dijelaskan. Sebab hutang ini dia akan carry forward ke akhirat. Betul. Dia bukannya habis di dunia ni tutup buku. Senanglah macam senang. Hutang je lah kat dunia ni. Kalau macam tu kita buat hutang banyak-banyak kan. Tetapi oleh kerana hutang adalah benda wajib untuk kita selesai, jadi bila kita meninggal dia akan carry forward. Kan. Jadi sebab itu hutang pun perlu diuruskan juga, perlu dirancang. Bila kita meninggal ni, siapa yang nak tolong bayar, kan? Siapa yang nak tolong bertanggungjawab untuk menjelaskan harta-harta kita, daripada mana sumber keuangan kita nak jelaskan. Macam tu. Jadi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Tuan Syarul Nizam sendiri mungkin boleh kongsikan apa servis yang ditawarkan Harta Muslim kepada penonton, silakan. Okey, alhamdulillah sekarang Harta Muslim kita menyediakan berbagai perkhidmatan berkaitan dengan perancangan dan pengurusan harta, yang mana kita menyediakan konsultasi iaitu khidmat rundingan, dan juga kita menyediakan perkhidmatan penyediaan dokumen. Contohnya macam hibah, wasiat ataupun deklarasi harta pencarian bagi pasangan suami isteri yang nak merancang tentang hak masing-masing. Kan. Okey, jadi sekarang ni pun dah banyak kerjasama kita buat. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan. Jadi silakan. Jadi kalau kata untuk menghubungi kita, kan, ataupun nak minta asian kita, boleh WhatsApp kita di nombor yang tertera, kan, dan juga FB kita Harta Muslim Management Senam Berhad. Dan juga kalau website kita itu www.hartamuslim.com. Baik. Mungkin lagi sekali Tuan Syarul boleh kongsikan, katanya ada peluang kerjaya bersama dengan Harta Muslim. Ya, secara betul. ringkas, silakan. Betul. Secara ringkasnya memang sebab sekarang ni adalah satu keperluan yang mendesak dalam bidang ni, yang mana kematian tu berlaku setiap hari. Betul. Setiap hari berlaku kematian, dan kes pusaka tu dia setiap hari dia bertambah. Kan, jadi oleh sebab itu kita menawarkan peluang kerjaya sama ada secara sepenuh masa ataupun separuh masa bagi mereka-mereka yang mungkin ingin menambahkan pendapatan. Kan mungkin sekarang ni zaman pandemik, jadi dah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan ini adalah satu peluang untuk menambah pendapatan. Kan, yang mana masa kerja adalah fleksibel, kan, walaupun sampingan tetapi kita juga ada bonus, kan, yang kita bagi, kan, kemudian untuk peluang untuk membina legasi perniagaan, insya-Allah. Itu dia peluang pekerjaan juga disediakan bersama dengan Harta Muslim. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Syarul Nizam Sabri, Ketua Pegawai Eksekutif Harta Muslim. Kita nak berhenti berehat seketika, terus bersama dengan kita di Assalam.